create another can you create a new subline files? So title maybe I just put CSS lesson here. Alright. Alright, and then you close your heads, open the body. We try to do the inline first. Close the body and then close the HTML. Alright, can you save this one? Save as, I'm going to save in my desktop. Maybe, so this one, css.html. Alright, okay. So, kita buat inline dulu. So, maybe I just put here normal H1. This is normal H1. Inline CSS. Right, so let's say for heading, just put style here. Just tap background. You akan dapat a list of the CSS coding here. What I'm going to select is the background color. Alright, okay, let's say try to use a tomato. Right, and then you can specify close the hashtag too, and then specify the text lah. Welcome, for example. And then close. Alright, try to save. And then I'm going to view this one. Not here. It should be here. This one. So it will be something like this. Nampak tak? I have a word welcome here. Then the background should be apa color ni? Tomato color. Okay, dapat ke tak? Dapat, sir. Alright, very good. So, I want to apply for the paragraph. So, you can do the same things. Right? Style is equal to background color. Let's say, you also can use this color from here. Pun ada juga, ada banyak you can select. Let's say, I'm suggest select the royal blue here. Okay. So, okay, saya malas nak type. I can use the lorem text to get the sample text. I just copy this one. Alright, and then sorry, I just paste this one. And then don't forget to close the text. Save. Try to preview the back. So this is a royal blue color. Okay. Okay, boleh tak? Boleh? So for this color actually, you also can apply for the background. So normally background kita letak dekat body lah. Alright. Okay. So saya cuba guna yang apa ni internals. So you can combine actually. So dalam ni saya guna internal. Kalau internal, you have to insert the style sheet between the head, open head and close head. So kena letak kat situ. Tapi syaratnya you kena letak satu tag nama the style. And then you close the style. So all the apa namanya? All the CSS will be here. So saya nak buat satu CSS untuk body.
So untuk body lah, untuk tag body. So let's say okay, just put like this. Saya nak letak background colors. So let's say I'm going to use yellow. Alright, yellow color. Alright, okay, make sure this one ada open curly bracket and close curly bracket. Try to save it and then try to preview back. So my background color will change to yellow color. So this one is inline. Okay, inline dia dalam head, tapi sorry internal. Kalau inline dia dalam tag tu sendirilah. Okay, boleh faham? Boleh guys? Boleh. Good, very good. Kalau tak dapat cakap ya, saya boleh slowly to show you on how to do it. Ada yang tak dapat? Alright, itu kalau background. Kalau kita nak letak background image pun boleh. Tapi syaratnya kena ada image lah. So let me check whether I have an image inside my folder. Hopefully I have. Okay, I have one image here. Background JPEG. Maybe I'm going to use this one lah. So you can have your own image, right? So saya nak guna ni sebagai background saya. So macam mana nak letak? Go back to here. Okay. So instead of using background color ni, saya dah tak nak guna background color, saya nak guna background image. So what I can do, this background ni saya boleh delete. I just put background. Background, try to find background image. Okay, I got image here. And then you have to specify the URL and then the name of the image. Tadi nama image saya apa ya? Kejap. I forgot already my. Apa? Kat mana saya letak ni? It's a bg.jpg. It's a bg.jpg. Alright, let's try. So it will be something like this. See? Tapi ni nampak tak penuh. Sebab gambar ni selalu besar. Kalau gambar awak terlalu kecil, dia akan duplicate. You can duplicate actually. You can duplicate the image. Or duplicate or you can repeat the image. Kalau gambar tu kecil lah. So kalau nak repeat, dia ada dua cara. Maksudnya gambar tu nak ulang-ulang lah. Kalau gambar tu kecil. Gambar saya ni agak is quite big. Kalau gambar tu nak repeat, you can repeat it horizontally ataupun you nak repeat dia vertically. So what you can do, you boleh tambah CSS coding kat bawah ni. Just type background repeat. For X is horizontal. Kalau Y adalah dia adalah verticals. To repeat dia, maksudnya dia akan ulang horizontal. Tapi saya tu mungkin saya minta berulang kot sebab saya tu agak besar. Try lah, tengok. Dia tak ubah. Melainkan saya letak satu gambar yang kecil. Kejap saya cuba cari nak bagi awak nampak. Wallpaper. Apa? Abstract. Saya nak cari gambar kecil supaya you boleh nampak nanti. Size is quite medium. I think this one is quite small. Try ada tulis sikit ni. Just save image as kat mana tadi desktop. Save here. My website. This one is apa let's try to change this back. I just put back here. So in my coding here, I just put back here. I don't know whether my one is a JPEG or PNG. Let me try to use JPEG first. Alright. I don't think so JPEG. This one should be PNG. Good. Let's try. Okay, let me check first whether the name is correct or not. Oh, sorry, Pak, JPEG but got E here. Back.jpeg. So that's why you need to be careful the name of the file. Alright, so hopefully this one works. See, dia berulang tapi secara vertically. Right.
sorry, yeah, horizontally. Okay, tapi kalau saya letak this one is repeat Y, saya tengok apa jadi. Oh, saya lupa letak perkataan repeat tu. Sorry guys. Repeat X. That's why macam tak apa jadi tadi. Okay. Okay, try. Alright, nampak tak? Dia repeat only horizontal. Bawah ni tak ada, kosong. Okay, but if I put repeat Y, and then dia akan repeat. Satu, dua, ke bawah. Kan tak ada. Tapi ni tak cantik lah untuk background kita. But you can do something like this. Kalau kita tak nak bagi dia repeat, you can do something like this. Kita boleh buat dia macam full background. Background cover if I'm not mistaken. Saya pernah lupa je. Let me try to move this one. Saya pernah lupa je. Background, if I'm not mistaken, is a background position kot? Not position. It's not position. Background. Oh, background. Position. Size. Yes. Select size and then try to select cover. Cuba cover maksudnya dia akan ambil the whole screen if I'm not mistaken lah, kalau tak salah saya. It will be something like this. It will be cover. Yeah. So dia akan cover lah the whole things. Alright. Ada soalan tak setakat ni? Tapi kalau nak lebih cantik, you carilah background yang apa? Yang size dia agak besar lah untuk you guna. Alright. Yes. Yes. Kalau background tu kita nak bersuku lah 3/4. Maknanya atas tu kita tak nak, start daripada yang kotak yang warna merah tu je. Boleh? Lepas warna biru tu je. Kita nak letak background lepas warna biru punya kotak. Boleh? Boleh. Maksudnya you nak sampai kat sini je lah. Maksudnya daripada biru biru tu ke bawah lah. Yang atas tak Oh, payah. maksudnya atas tu nak ada background lah. Okey, yang itu kita boleh buat position kot. Oh, tu position Position, then you set berapa persen dia nak. Kena letak position, lepas tu letak berapa persen, nanti dia akan daripada ke bawah lah. Position, kejap saya cuba ya. Let me try. Tak silap saya lah kot. Background position. Position kita ada kat sini. Left, right, top, bottoms. I'm not sure about this one. Tapi maybe we can try. Saya faham tu, you nak half je kan. Maksudnya atas tu you nak buat background lain ke macam mana? Yes. Maknanya background tu belakang bawah, atas tu dia warna lain. Dekat bawah tu dia akan ada gambar-gambar lah. Okay. Gambar atas tu okay. Kalau macam tu, nanti saya jawab. Kita boleh buat session. Maksudnya dalam satu page ni kita ada a few session lah. Ada session lain lah. Yes, maksudnya dia dalam satu page. Tapi kita bahagikan dia kepada beberapa bahagian. Contoh bahagian atas ni saya nak letak header. Mungkin saya ada welcome text ke, banner ke. Untuk atas ni saja. Bawah ni baru saya letak cover saya lah. Background cover. Dan bawah tu saya boleh letak footer. Boleh? You can do that. Nanti lepas ni. Kalau sempat nanti saya tunjuk. Sempat kot. Kita akan bersuluh kan. Thank you, sir. Alright. Okay. Good question. Alright. So itu sedikit banyak pada background lah. Okay. So, kalau kita nak tukar berkaitan dengan teks pula, so maybe you want to use this tag. Tag ni ada macam-macam. So, dulu saya ajar awak, you boleh gunakan teks yang ada sahaja dalam komputer awak, betul? What if the font that you use is not available in other computers? So, of course, they cannot view your fonts, kan? You dah buat cantik-cantik kat komputer awak, tapi orang tak boleh pun view. Dekat komputer dia nampak default font lah sebab your font tak ada kat situ. So the best way, you boleh gunakan font yang ada dekat Google Fonts lah. Alright, so maksudnya dia akan tarik font tu dekat Google punya website. So problem untuk view font yang tak ada dekat komputer tu, so takkan wujud lah. Tapi walau macam mana pun, saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan font ni dulu. CSS tag lah. Okay, let me try to
show you on how to use this one. Kalau text color tu pun sama lah. Text color pun saya tunjuk font dulu. Tapi saya nak tunjuk nota sikit lah sini berkaitan dengan font ni. Dia font ni ada beberapa lah. Text color ni terubah. Nota ni saya bagi kemudian ni. Where is it? This one. Okay, so font ni. Okay, font ni dia ada family dia. So dia ada serif, dia ada sans serif, monospace, cursive and also fantasy. So kita tak boleh sebenarnya guna mana-mana fonts. So especially when you use for contents, kita tak boleh guna fancy font lah. So because it's very difficult for people to read the fonts for the text. So this is the difference between serif and sans serif font. Kalau serif font dia punya bentuk lebih sharp. Dia tak ada macam decoration, tak ada macam echo kat sini. This is serif. So this is some example of the serif punya font. Macam Times New Roman, Georgia, Garamond. Ni family untuk serif lah. Kalau sans serif ni macam Arial, Verdana. Dia lebih sharp. Helvetica. Monospace is something like this. Cursive is something like this lah. And then you have the fantasy. This is more to like fancy font. Decorative font is more like cursive font lah. So yang ni bukan tak boleh guna, boleh. Tapi untuk title maybe okay. Maybe okay for titles. So, okay, in CSS you can use font family. Kenapa? Kita boleh guna font family ni. Okay, contohnya ada fallback font. Contoh saya setkan dalam font family ada 3 font. Tahoma, ada 2, Tahoma and Verdana. And then the category, dia punya family is a sans serif. So in case kalau dalam komputer orang tu tak ada Tahoma, dia akan select the second font. Dia macam option lah. You boleh select berapa banyak pun font yang nak kat sini. So this is option. Kalau yang first tak ada, dia akan ambil yang kedua. Dia akan display nombor 2 punya format. So this is a fallback font. Tapi saya lebih suka gunakan Google Font. Nanti saya tunjuk kemudian. Okay, tak apa, kita try to declare the font first. Kat sini macam mana nak buat dia. Let's see, alright. Okay. So for this paragraph, saya dah ada color kat sini. Saya nak letak font untuk paragraph ni. Ataupun saya buat untuk H dulu lah. So you just tambah kat sini. Ataupun saya declare dekat atas ni, senang kot. Saya suka buat dekat atas ni. So saya letak H1. Saya buat style for H1 dulu. Okay, sekejap ya. Saya buat satu H1 kat sini. Ini untuk H1 punya format. Saya letak dekat internal. Okay, style background tadi dah ada. Kita ambil je ni. So saya bawa dekat atas lah. So kat sini tinggalkan di H1 je. Okay. So style dah ada. Okay, style background dah ada. Okay. What is the problem? Kenapa dia jadi mana tu? Style. Kita tak guna style dah. Kita guna background je. Okay, macam tu. Background color dia tu, font dia apa? Okay, saya letak font family. Font family dia, let's say saya gunakan Arial. Helvetica. Okay, in case dalam komputer orang tu tak ada Arial, dia akan ambil my second font. So this font family dia is a sans serif. Sans serif. Alright, sans serif. Okay. Settle this one. Okay, let me try. Okay, so kat sini saya dah set H1. Okay, dalam ni ada guna H1. So, dua H1 ni, inline CSS dengan welcome ni akan follow this style. Mula-mula tak ada Okay, let me try. See? Ada background. Tapi tulisan ni tak bertukar sekejap Let me check.
Not font display, ya Allah, font family. Saya salah pilih tadi. Okay, font family, it's not font display. Alright, nampak tak? Kenapa yang inline CSS atas ni ada pun ada background color warna orange juga? Sebab kita dah letak dah format dia, ada background color tomato kat sini. So that's why dia jadi macam tu. Alright. Then kat bawah ni perkataan default ataupun text default. Okay, clear? So kita boleh gunakan font family. But in case lah kalau kita tak nak guna tu, kita boleh gunakan font style semua tu you boleh buat lah. Contohnya nak buat dia italic ke normal ke kan. So itu kita letak font style saja. Okay, let's say dekat paragraph ni I want to do something with the paragraph. So saya nak declare dekat atas juga paragraph. Okay, so kat bawah ni dah tak perlu guna dah. Okay, everything kita letak dekat atas. Alright. Okay, background color royal blue tadi. Saya nak letak, let's say, font family dia saya nak guna, let's say, apa ya? Times New Roman. And then saya nak gunakan Georgia, for example. And then dia adalah serif. Alright, let's try to save this one first. Okay, ini Times New Roman lah ni. Okay, kemudian I'm going to change the font style ataupun font size and so on. Let's say font style lah. So saya boleh letak kat bawah ni font style. Okay, let's say saya nak italics. Just put italic here. Save. Alright, dia dah italics. So let's say I want to change the size, for example. Alright, I want to change the size. What I can do, you can specify the font size. Tapi kita gunakan konsep pixels. So let's say I just put 50 pixels. So yang the correct way on how to write the text is tadi lah. But yang ni salah. You don't put the space here. So let me save this one. So the size is quite big lah. Ini 50 agak besar lah. So maybe I can reduce the size. Let's say I just put 15. Alright, kecil pula. Maybe I can put like something like 25. Save. Okay, something like this. Okay, now kalau kita nak guna font dekat Google, okay, so macam mana nak cari Google font? You just type like this, Google font. Alright, there's a lot of font in Google that you can use. Pak, ada macam-macam font dekat Google ni yang you boleh guna. There's a lot of font. Apa yang you perlu tahu, you just ambil nama font tu. Let's see, let's try lah. Let's try one font. Mana cantik sikit. Okay, but this one actually is not suitable for content. Tak apalah, saya cuba Lobster. Okay, so what you can do, yang ni dia external punya CSS sebab dia adalah link dia dekat external. So what you can do untuk external, kita letak dia atas style tu So kita letak link related. This is the external style sheet external CSS. Sebab data tu kita ambil daripada Google. Okay, reference dia adalah Google punya website lah, https fonts, sorry, salah ni. Font google.com. Okay, and then you just put CSS question mark, and then the name of the font tadi, family is equals to
lobster. Kena hijau betul lah. Kalau salah tak boleh juga. Betul tak je ni? So, should be this one lah, lobster Right, lobsters. And then make sure you close this one. Dan dekat body, because I want, saya nak apply the whole body lah. Ataupun kalau you nak paragraph pun boleh juga sebenarnya. Okay, let's say paragraph lah. So, kalau body, kita tak body, maksudnya the whole body will apply this lobster lah. Tapi saya nak paragraph. Okay, for family here, saya dah tak nak guna ni. Saya just ambil lobster tadi. Lobster. Okay, this lobster, saya read apa? I think this one is cursive kot. This is cursive if I'm not mistaken. Okay, save. Cuba tengok jadi tak? See? Sama ke? Macam lainnya lobster. Ya ke cursive this one I'm not sure this one. Let me try to change sans serif. Try. Lobster. Ejaan betul. Fonts.google.ap.com CSS family. Okay, lobster. Tak sama. Let me check betul ke dia cursive This not sans serif. Family dia apa tadi mono ke? Let me try. Kita try lah. Fantasy. Let me try to use fantasy. Boleh tak? Fantasy, yes. Tak tahu jenis font apa. Something like this. Tapi macam tak sama je kan. Kalau saya buang perkataan ini, boleh tak? Try not to put the family. Jadi juga. Let me check back. If I'm not mistaken, this not cursive. Just put serif, try serif. Sekejap ya. Let me try to use serif. Serif. Soon works. Jawapannya jadi tak? Allah. Okay, maybe I try to find another fonts. Able ni apa Let's try to check back. Okay, let me try to check. Ables ni jenis tulisan apa? Try Ables. Able ni tak saya sans serif. Alright, let me try. Able. Alright, try ya. This one should be able. Hopefully jadilah. Let me check. This one tadi saya buang ni. So, tengok macam tak sama je tulisan dia. Dia punya okey tak? Select this style. Oh ya, sekejap ya. Sir, Yes. bukan dekat reference tu saya tulis HTTPS. Oh, ya. Saya tersalah tulis. Sekejap. Yes, ya Allah. Itu aku. That's why lah tak jadi tadi. HTTPS. Yes. Kalau salah coding sikit je, dia akan lari lah. See? Kan? So, sama lah kan? Betul. Kalau salah sikit dia takkan appear lah sir Yes, betul. Dia typing dia silap. Betul. Itulah jadinya. Okay. Maksudnya kalau saya letak lobster tadi, should be no problem lah kot. Let's try to use lobster ni. Lobster. Let's try.
lobster. This one also lobster. Alright guys, can you hear me? Sorry, my internet connection terputus tadi. Dengar. Alright, Dengar. sorry Yes, guys. sir. I have to use my data. My wifi got problem. So, jadi tak coding tadi? Hopefully boleh. So nak tanya, Yes. kalau macam teks tadi tu kan kita kan dia L'Oreal tu kan dia panjang kan. Kalau kita nak dia center, lepas tu kiri kanan tu dia sama rata. Dia tak adalah singit-singit. Macam mana saya nak buat? Maksud awak dekat ujung ni? Sekejap. Kalau Can you share your screen? Then kita boleh tengok macam mana yang you nak buat tu. Okay. Dia dah tanya je sebab Maksud awak you nak buat alignment dia ke? Align dia? Yes, betul. Tulisan alignment tu kan L'Oreal tu kan dia kan panjang penuh kita punya screen kan. Okay, faham. Kiri kanan kan. Kalau kita nak letak tengah kita nak di center, okay. Di center. Lepas tu kiri dengan kanan punya tulisan tu dia sama je rata macam kat faham. Okay, yang tu you boleh guna text align. Text align kalau saya cuba dia dekat text align dia ada berapa lah center, justify and so on lah. Have you try? Dah pernah cuba tak? Saya adalah cuba tapi tak menjadi. Dia center tengah-tengah dia menjadi. Okay, tapi dia tak jadi kiri kanan tu dia tak sama. Okay, you nak dia sama Dia macam macam kat surat khabar tu kan sama macam kiri kanan kan. Tak juga tapi tak. Okay, let me try sekejap let me try. That one will be text alignment if I'm not mistaken. Saya memang tak share apa nama screennya. Saya tak share. Ya Allah, tuan, kejap. Sorry guys, sorry. Itulah dia dah lost connection tadi. This one. Sekejap saya cuba cari macam mana nak saya faham maksud awak tu. Dia center. Dia betul. Center but kiri kanan sama size. Kalau kita buat center, dia center je lah nanti kan. Sebab center dia di center tapi dia macam tulisan tu dia tak kiri kanan dia tak sama. Okay. Let's try. Let me try. So dekat paragraph tadi kan kita letak font. Dekat paragraph betul. Kita try to letak font. This is not font. This is the text align should be. Text align. Sorry. Text align should be kita letak center tu. Alright, and then kita boleh letak text align last ni untuk apa I'm not sure text align last ni kita nak guna apa Let me try align last ni. Align last. Start left, right, justify. Saya cuba macam tu. Tak tahulah jadi tak. Kita can try and error this thing. Alright, let me try. Is it okay? Sekejap Let me try to remove a little bit of the font here. Tapi dia jadi macam ni macam tak cantik lah juga kan. Dia center. This one center tapi align last be like this. Let me try to change the align last to center juga. Okay, boleh? Ni macam ni saya ada buat jadi sendiri tapi dia tak. Maksudnya yang akhir ni bila tak pendek dia tak belah ke kanan lah. Dia tak sambung ke kanan lah. Dia akan still center. Yes. Tapi kiri kanan dia samalah. So you can do something dia macam tak work kan sir. Dalam works kan kita boleh centralize dia kan. Yes.
Delete Macam tu. Betul. Tak boleh. Ataupun sebab saya buat justify, try justify. Lain-lain justify. Mungkin boleh kot justify. Saya tambah sikit wording kat sini. Try justify whether we can work this one or not. Tapi dia jadi macam ni pula. Ataupun kita terbalikkan. This one is justified. Right? And this one is center. Alright. Macam ni ke? Ni sama macam tadi yang first answer je. Patutnya yang last line tu dia ke tepi. Dia nak ke sini Oh, tak boleh. Betul. Memang tak boleh Dia lah. tak boleh sebab you dah specify the center, dia akan automatically be center. Oh, Ataupun can I put, you nak dia left dia left. Maknanya kalau yang tak cukup panjang tu dia akan jadi left lah sambungan okay, dia kan. let me try do something like this. This one center tapi last line ni kita buat left. Try something like this. Okay. Betul. So maknanya kita akan letak yang tagline last tu kita letak ke kiri lah ya. Ya. Tapi ni center tau. Ni center. Kalau betul. you pasal kat sini ada space ni. Tu sebab mungkin dia sebab teks dia tak cukup tau. Dia tak cukup kan. Dia tak berapa cantik lah. Melainkan kalau you nak dia nampak cantik, tapi tak perlu guna center lah. You just use justify lah. Lebih cantik kot. Okay. Justify lepas tu last tu left. Ambil left. Ataupun ambil justify all pun boleh juga kot. Saya buat justify atas, bawah left So it be something like this. It's better kan? Okay. Yes. So boleh lah. You try to play with this tag lah. So kadang-kadang pun kita kena try and error benda ni kan. Okay, what else? Safwan sudah. Kalau sempat saya nak ajar sikit, kita buat layout kot. Boleh kot okay, since kita dah ada beberapa lah, kita dah ada beberapa documents kan. So like finally you want to make all the document inside one page. Maksudnya ada link dan sebagainya kan. So kita nak letak dalam satu file. Okay, untuk pengetahuan awak, untuk awak punya project especially in individual lah kan, the first page tu you kena namakan dia sebagai index. Ni adalah homepage awak. Sebab nanti bila kita publish dekat server, dia akan detect ada tak file index. Index file tu yang akan jadi the first files. Dia akan jadi the first files. Okay, contoh nama website awak abu.com. So abu.com dia akan detect index dulu. Dia tak akan detect media ke, dia tak akan detect about ke sebagai first file. So you need to have the index. So okay, to prepare this layout, okay, saya nak buat satu CSS file dulu untuk buat layout sahaja. Okay, so yang ni kita buat external CSS lah. So untuk tu, okay, saya nak buat satu external file dulu, external CSS. Okay. Okay. So this one should be okay, let's say I'm going to create the template first lah. Okay, saya namakan dah CSS template. Sebenarnya tak berapa penting pun buat title semua ni, tapi saya biasakan untuk buat tu sebab nanti dekat atas kita punya ni ada perkataan this is the titles. So biasakanlah buat tu. Sebenarnya kalau tak buat pun dia tak defect pun. Dia still, you can still still can view your website. Saya save dulu Saya save this one. Let's say this one saya tak my nama CSS file awak tu. Okay. Let's say saya namakan dia nama saya lah .css. Okay, isma.css. Ini nama file CSS saya. You boleh bagi nama apa-apa saja. Alright. Okay. So saya setkan style kat sini. Oh, something wrong dekat atas ni maybe. Kejap sebab HTML8 titles.
Macam ada yang salah kejap tak apa, kita buat dulu. Saya tutup style. Saya tutup hits. Saya tutup this one should be close. And then close HTML. Alright, doc type. Okay, saya silap tak dapat ni. Alright, my doc type HTML. I already have the head title here. Okay, now I'm going to create the style. Now I'm going to create one box untuk my website. Okay, saya prepare dulu dia punya formatting. Okay, so let's say box sizing. Saya letak border box, and then saya letak font family. Let's say this is you boleh gunakan font daripada Google tadi ataupun tak nak, tak kisah Let's say saya guna Arials and Helvetica. This is a sans serif, right? So dari satu sorry. Okay, saya buat yang untuk body pula, untuk format untuk body. This is for body. Body. Alright, I'm going to create for body formatting, margin. Ni saya nak setkan semua format layout lah ni. Ini untuk saya buat layout dulu. Layout untuk website saya. Body layout, margin kosong. Layout saya ni, yang atas ni untuk layout saya, dia gunakan box Okay. Font family. Maybe I'm going to use the same one here. Ctrl Z. C. Alright. Alright. Okay. Then I want to specify my background colors. Let's say I'm going to use like grey color. This one is up to you lah. Color tak payah follow saya, tak apa. Alright. Okay. And then saya nak letak komen sikit kat sini supaya untuk memudahkan saya tahu ni apa. Ini cara untuk letak komen. Komen ni maksudnya dia tak ada efek pun dekat dalam kita punya coding. Dia hanya untuk kita punya nota sajalah. This is a style for top navigation. So saya nak letak menu bar dekat atas tu nanti. So this is the format. Ni untuk saya punya rujukan saja. Okay, rujukan saya je. Ini boleh nota lah, macam nota untuk saya. Okay, saya tahulah coding untuk apa. Okay, saya letak top navigation. Alright, ini saya gunakan ID ID is not ID. No, this one I'm going to use class. Class dia ada apa? Dia ada dot kat situ Class punya. Okay, and then overflow. Kalau tak dapat nanti saya boleh kopikan ni dekat awak punya Telegram. Alright, and then I'm going to use the background color. Alright, I'm going to use dark color kot. Dark red ke? Dark orange. Okay, let's say I'm going to use this one. Alright, and then I just want to put another comment here untuk rujukan saya. This comment is to start the top navigation links. This is for the links. Kalau ada links, ini dia akan ikut format ni lah. This is format for my links. Kalau saya terlampau laju cakap okay. Link kita boleh buat, nanti awak tengoklah nak buat link macam mana dalam WT School tu ada. Tapi saya kat sini, kita dah dulu belajar kalau katakan ada link, color dia macam mana kita tukar. Kalau hover macam mana kita tukar kan. Kalau visited and so on. So this is the style tu saya letak kat sini lah. Alright, top nav. Let's say this is a link. So I'm going to use float. Float ni dia alignment. Actually float ni is alignment
So dia akan ke kiri, navigation tu. Saya displaykan dia dalam bentuk kotak. Maksudnya teks tu nanti akan dalam kotak lah. Display in blocks. Block. Okay. And then you can specify the color that you want to use for the link colors. Alright. Let's say kalau saya letak color ni maksudnya merujuk kepada color text lah. So let's say I'm going to use like this one. Font ni terpulang pada awak lah nak buat warna apa. Ini lebih kurang macam warna putih kot. Padding is like space between the box and also the text. Saya letaklah space sikit supaya nampak dia macam button dia. Let's say I'm going to use a 14 pixel. You can play with the number. Later on kalau you rasa terlalu kecil, you besarkanlah sikit. And then saya tak nak ada decoration for any text. Decoration I just put none. So no decoration. Okay, yang itu untuk saya copy dululah bagi dekat awak senang. Let me try to copy this one. Let me go to the Telegram. Okay, kalau awak nak buat lambat sikit, just copy to the Telegram here. Alright. Okay, hopefully dah dapat lah. Alright, now saya nak buat satu lagi. Kalau katakan mouse saya point to the cursor, saya akan ubah color dia. So maybe I can put one comment here. This is to change the color on hover. When I hover my mouse, dia akan change this color lah. So again, top navigation, a.hover. So I can set the format here. Let's say just put the background color. I just put yellow for example. And then the color for the text, I just use black. Alright, done. Banyak kan? Ini pun sikit ni. Belum kita letak prepare. Nanti benda ni nanti you boleh applykan je dekat mana-mana file awak yang dah siap tu. So, okay. Okay. Star. Okay. 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 Content. Untuk content, maksudnya kita nak buat ke content Sekejap. Content perlu ke tak boleh lah kot saya letak content Let me try to change the content. Content ni kalau untuk kandungan website saya, teks ke dalam paragraph dan sebagainya. So I can make one content here. Okay, this is for my content. Style for content. Alright. Okay, so I just put here dot content. Alright. Hopefully jadilah ni. Background color saya nak gunakan warna grey. Alright. Kita nak sedikit space, just put padding here. Maybe just put 10 pixels. Boleh dengar guys? Okay. 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 Takut terputus internet. Okay. Maybe I can. Hai, tak payah kot. Okay. Just put this one first. Okay. Maybe in my website also, I'm going to put a footer. Header tadi saya ada letak ke? I don't know whether I put the header or not. Header. Sekejap Sekejap. I'm not sure. Kita ada tak? Header. Sekejap. Saya ada header ke tak kat sini? Yes. Dalam saya punya asset ni. Oh,
try to use the header. Okay, go back to here. Kejap guys. Oh, saya tak letak header. Tapi kalau nak buat header pun boleh sebenarnya. Header tu saya buat kemudian boleh. Kita setkan kemudian. Tapi kalau nak buat pun boleh kot kejap Tadi macam saya nak buat ada session tadi kan. You kata nak atas lain bawah lain kan. So okay. Maybe you can create header kot kejap Saya kena set satu header dulu lah. Macam mana nak buat Okay, let's try. Let me try. Kejap header. Kejap, saya pun dah lupa dah. Header. Try start header Okey lah, saya cubalah kita buat header satu. Can I try to create header satu? Mungkin background dia, bagilah background color. Let's say header tu saya nak warna apa? It's like purple katakan. Contohlah put some spaces. Ini size header tu you nak letak besar mana? Let's say saya letak 30 pixel. Ini size dia lah. Kalau rasa besar, you kecilkan sikit size dia. Maybe saya nak letak satu perkataan dulu lah. Actually you can put font ataupun you can put banner and so on kat situ tak ada masalah. Let's say lah saya letak font Kalau ada perkataan dekat header saya, let's say the font size something like 35 pixels. Then the colors of the font should be white. Okay, so something like this lah. Okay, so saya dah ada header and then saya nak letak footer pula. Okay, for my footer, kalau tak nak ada footer pun tak ada masalah. Okay. Let's try to create the footer. Okay, let me try to create the footer. Okay. For footer, how to create the footer? Okay, samalah juga macam ni. Cuma ada beza sikit lah. Footer ni saya nak dia fit dekat bawah so set dot footer. Ataupun ini pun saya boleh letak dot kot. Let's try lah. Kalau tak jadi kemudian saya tengok. Body kalau tak jadi kita tengok Alright. Start here. Kita letak dia, position dia kita letak fix. Maksudnya dia tak berubah-ubah kedudukan dia. Fix. And then left saya letak kosong. Left saya letak kosong. And then saya letak bottom kosong juga. Size dia, size footer tu saya letak 100% lah. So dia akan melintang 100% of the screen. You can specify the background colors. Dark red for saya ambil dark orange Ada ke dark orange? Dark red for example. Text kalau saya ada guna, maybe I can put white color here. Okay. And then I want the text should be center.
something like this lah. So tak tahu ni jadi ke tak, dulu kita tengok hasil dia. Okay, saya dah ada satu file ni. Saya nak applykan dalam file saya. So nama dia ismado.css. Okay, so something like this lah. Saya kopikan balik untuk awak. Okay, so saya dah ada file let's say about me. Okay, so let's just open this about me. Okay, then kita kena panggil file tu dekat sini. Okay, kejap ya. About me ni saya ubah sikit lah. Content dia kat bawah ni je. Saya tambah sikit So ini tadi link dia adalah isma.css. So first thing first dekat sini. Ni tak payah nak apa. Okay. Ni. Right. This is about me. Boleh buka file awak yang dah ada lah. Okay. Link style sheet hyperlink reference nama CSS file saya. Which is yang merujuk ke mana file tadi? This one lah. Can I attach it together? File open. Okay. So CSS here. And then kat sini saya ada perkataan body. Body dia dah ada format kat sini. Okay. So dia akan ikut format ni. Alright. Dalam body saya buat division class. Ada top nav. So saya gunakan dot ni. Dot ni adalah untuk kelas. So top nav. And then saya buat reference. Semua link. All the link will be here. Okay. Maksudnya dekat atas top navigation saya ada links. File ni saya tak ada kot. Okay. About HTML. Ini saya tak letak lagi ni. File ni semua saya tak letak lagi. This one saya just put dummy first. Yang ada ni. Import HTML. And then this is division. Saya guna division. Maksudnya pembahagian lah. And then untuk content. Saya buat div class content. Kenapa saya guna kelas kat sini? Sebab kat sini saya letak .content. This is a class for content. So content dia apa? Ni nama content. Make sure ni sama lah. Kalau sini content, dekat sini pun content lah. Kalau sini ABC, so this one should be ABC juga. Okay, saya gunakan table untuk display all my informations. So specific the height lah. Okay, saya letak gambar saya satu kat sini, and then the words should be here. Right, dan tutup division. Dah bagilah. Maksudnya dalam satu page tu dah ada satu bahagian. Ni bahagian yang kedua, division. Bahagian yang ketiga ada tutup dalam body. Last kali saya letak footer, tapi saya tak header. Saya tak lagi header. Nanti saya letak dekat footer. Saya letak ni. Footer ada satu perkataan. Okay. So header tadi saya kena letak dekat atas lah. So mungkin saya boleh letak division sebelum content lah kot kan. Normally kita letak lepas navigation or before. Okay, let's say saya letak sebelum navigation. Navigation tu kat bawah contoh. Yang ni saya letak footer. Header. So I can specify the header. Kalau saya nak letak satu teks, katakan header saya tadi, alright, this one. Font size dia automatically will be 35. Color will be white. So saya just letak kat sini satu paragraph. Welcome. Kalau you nak letak gambar, you replace with gambar lah. Welcome to my website. Alright, just close the paragraph. Then close the divisions. Alright. Settle. Okay. Let me try to view. Saya tak tahu jadi atau tak ni. Saya nak cuba dulu view. So, kita tengok jadi tak. Dia dekat about me. About. Where is it? About. Ni. Kejap, saya punya ada problem dekat saya punya style sheet saya. Kejap . Okay, kita tengok balik. There's something wrong with this one.
Kejap. Oh ya, ni nampak ni. Salah dia sikit je. Okey. Yes. Okey. See? Tapi ni saya kena betulkan balik ni. Sepatutnya dia melintang ni. Okey. Welcome to my website. Tadi dah adalah satu bahagian ni, bahagian kedua, bahagian ketiga. Okay, and then I have the footer here. Tapi saya nak betulkan ni. Ini kenapa dia sepatutnya dia melintang ni. Let me check first. Kenapa top navigation saya dia jadi macam tu. Kejap ya. Alright, let me try to check. This one problem dekat top navigations. Top nav saya. Top nav saya got problems. Let me check. Top nav. Kat sini yang problem ni. Kejap apa yang problem top nav saya? Top navigations. Why dia tak jadi? Sepatutnya dia melintang. Dia jadi macam ni pula. Allah bah, kejap. Apa yang saya salah ya? Family, body, settle, stop nav ni. Sekejap ya. How come my one cannot run? You punya jadi tak? Saya nak tanya. Yes. Dekat top nav tu ada FLOAR tu apa maksud dia? Floor left tu. Tu float. Oh, you sure? Nombor 26. Line 26. Line 26. Oh ya, ni salah je. Oh. Sebab baik nampak. Float. Sebab saya tersalah je. Float kan? Yes. Itulah dia salah je sikit lah. Nampak je ni. See? So, dah ada pembahagian lah. So, perkataan ni, kalau you tak nak perkataan, maybe you have your own banner, you buat kat atas ni, you letaklah gambar. Just using the IMG SRC. So, instead of using this P, letak IMG SRC kat sini, image source. So, mungkin you akan ada specific banner cantik sikit lah. Kalau tak nak, you boleh guna macam tu saja. So, inilah. Ini tadi saya tak ada link lagi. Ni link ke welcome page ni saya tak letak link. So, sekejap saya edit sekejap. My welcome, my index page. Sorry, not this one. Ya Allah. Okay, so this one first. Kat sini. Saya punya index saya tak letak lagi ni. Style sheet ni, link dia. So kalau dekat index saya, let me try dia. Alright, so this one close. Buat HTML. This is my index lah, home. This is my home lah. Okay, home, and then this is about me. You can do something like this lah. Tapi yang kat home ni dia tak ada header. Saya buang header tu, saya tak tambah header. Sepatutnya saya tambah lah. Kat sini ada header. Terpulang lah macam mana nak buat. Kalau yang ini nak ke atas, terbalikkan je lah. Maksudnya position of the kelas ni kan, top nav ni contoh je lah kalau nak buat. I just add here and then put it here. So dia jadi macam itulah. So bila saya run, kita wow, mesti ada something wrong ni. Control Z. Okay. Div class C. Sepatutnya kalau saya nak letak ni kat bawah. I try do this one, jadi tak. Dia tak keluar pula. Sorry. Bukan tak keluar, saya tak scroll up. Dia dekat atas ni lah. Okay, so this is my home, this is about me. So you akan ada yang lain. Yang lain ni saya tak letak link lagi. Alright, so something like this lah. So I'm not expecting you can do better than this one. Okay, ada banyak macam semester lepas. Saya ajar simple je macam ni, tapi yang rajin tu they try to Google the template. Saya allow you to do this one. CSS template. CSS
templates. Just ambil free. Okay, a lot of template that you can use. Dan tapi kita kena ubahlah content dia. Boleh nampak dia ada template. This is all CSS templates untuk buat project. So contoh ambil ni, tapi ada yang bayar, ada free lah. So then you can download. So before you download, you just go to live demo first. Contoh macam ni kan. Ni template dia lah. About service. So actually ni dibuat gunakan CSS untuk group project. Untuk individual project. Untuk group saya akan ajar Joomla nanti. Joomla senang je. 1-2 lesson dah boleh buat. Cuma yang HTML dengan CSS ni agak complicated sikit lah. Okay, ada soalan? Kita ada around half an hour ni. So Saya nak tanya. Ya, siapa dulu? Apa? Siapa nak buat nanti lah. Let me end show first. Okay, stop presenting. Okay. Siapa? Saya nak tanya Majid. Sorry. nanti coding tu kan kita nak masukkan dekat web hosting kan. Yes. Nanti Sir akan ajar kan nak pakai yang free ke bayar ke? Kita belajar free je. Kalau nak hari ni pun saya boleh ajar. Senang je, jap. Wah. Boleh. Ada setengah jam cukup dia. Boleh. Tu hal. So untuk hosting tak payahlah beli untuk grup project. Tapi semester lepas ada student saya, dia beli tau hosting sebab dia memang nak buat website dia sendiri. So untuk yang personal hosting tu tak mahal kot, dalam RM50 kot per year macam itulah. Tapi untuk grup untuk projek awal ni tak payah, kita ambil yang percuma saja. Okey Majid, lepas ni saya tunjuk. Okey, siapa lagi soalan nak tanya ni? Sir, saya nak tanya. Yes. Kalau kita ada 2-3 table dalam satu website tadi kan, contohlah dekat Bob ni tu ada dua table. Okey. Tapi table atas warna lain dan dia punya design lain. Boleh? Table bawah saya nak buat design lain. Boleh? Dia macam mana kita nak buat? Sebab saya nak buat dia follow yang atas. Dia tak follow, Okey. dia tak buat ikut. Awak pakai inline punya coding. Inline CSS. Guna inline. Yes. Dia jangan pakai internal. Kalau pakai internal boleh, tapi dia akan ambil yang atas kalau nak pakai internal boleh, cuma awak kena gunakan yang ID. Kan kita ada element, ada ID, ada kelas kan. You kena guna ID. Tapi nak paling mudah, you guna internal inline je. Inline lah. Yes. So maknanya inline kita letak table, lepas tu dia punya apa punya So maksud nanti different table, table 1 dengan table 2 akan ada different formatting lah. Boleh? Okay. Ada soalan lain tak sebelum saya tunjuk yang Majid nak ni? Minum dulu. Lega dekat. Okey, boleh saya tunjuk yang Majid nak tu? Boleh, saya tampak. Okey. Saya, let me show my screen first lah. Actually, there is a lot of website that offer the free hosting. Tapi yang saya selalu guna untuk tunjuk pada student saya, you boleh guna ni. Lupalah saya. Infinity free kot. Just type this one, epz.com. Okay, this one. Saya pastekan dia dekat awak punya Meet ni. This is the free hosting. Dia ada premium kena bayar lah kan. Tapi you have to select the free hosting. And then sign up. Paling mudah you sign up with your own I think kena sign up dengan your own address kot. Saya tak tahu, saya dah banyak sangat guna. Let me try use this one, whether I can use it or not. Oh ya. Ini saya tak guna lagi kot. Yahoo account saya tak guna lagi. Okay, you can specify the passwords. Kita sama je. Alright, just click this I'm not robot ni and then click create new account. Wah, tak boleh buat password ni. Sekejap. This one is for learning purpose
quite okay lah. Make sure you take the I've read and agree to the terms and of service. So create a new document and then okay, you have to open the links for your mail. You need to open your mail to verify. Apa password saya dah lupa dah. Hopefully saya ingat lah. Saya dah lupa lah password saya. Sekejap Kalau tak saya kena register with another email address. Okay. Verify by kod pula. Okay. Try. This is for authentication first. Mungkin awaknya tak ada lah kodnya ni. Sekejap Okay, my verification code is banyak tu ke? HTF, is it correct or not? Alright, I just create another password. Okay. Allah baik. Astaghfirullahaladzim. Sekejap Lawak sir. Tu pasal password dia need to be strong. Okay. Alright. Okay. Okay. Looks good. Okay. Sekejap Okay. Okay. Mana tadi ada ke tak? Dapat tak email daripada apa nama benda tu? Daripada this one. Let's try to resend the email. Verification list. Refresh. Yeah. See? Okay, then you need to open this link to verify your email. Itu kena, penting. Okay, then dia buka lah. So, in one account, you can create 3 domains. So, saya create satu domain dulu, create account. Okay, kena letak domain lah. Dia kena check juga. Kadang-kadang dah ada orang guna. Okay, saya letak lah Isma. Kalau ni dah common one guna ni. 2022. Contohlah And then you can put the domain extension because this is free kan. So you cannot expect lah nak .com, .my apa semua kan. So inilah yang nak .com, .my apa semua tu you kena beli. So ini je yang ada yang you boleh pilih. So let's say I'm going to use the epz.coms. Right. You need to search the domain first. Yang ini tak silap saya ada video dan tengok saya bagi Okay, dah settle. Account password you have to supply it. Letaklah apa 1 2 3 4 5 6 contohlah yang senang you ingat lah. Okay, then settle. Okay, so you have to view your client area here. Inilah kita punya domain. Kalau you nak transfer file tadi guna FTP boleh, nak guna terus dalam ni pun boleh. Okay, so you punya website nama dia ni isma2020 epz.com. Ni you punya domain lah. Tapi kalau saya klik ni, tak ada apa-apa lagi lah. Sebab tak ada file dalam dia. So, kita nak masuk file. Okay, syarat dia tadi, you kena ada satu file index. Which is the index tu mestilah jadi file yang utama. File main. Index.html. Sorry. Ni file main. Kalau tak ada, memang dia tak boleh detect. Walaupun you dah upload. Okay, let's say saya nak upload file-file saya tadi. You just go to the file manager. File saya sikit ni tak banyak. Saya guna ni je. Saya tak payah guna FTP. FTP ni you kena install another
you have to install another software, third party software. Kau tak boleh. Please log in to the control panel to enable FTP. No, this one not. I just want to use the. Okay, click control panel. Sorry guys, you have to click the control panel, not file manager. Control panels. Yes, this one just click I approve. Okay, so this is my control panel. So saya upload file, saya gunakan control panel je. Saya tak gunakan FTP. So dekat sini awak cubalah cari file manager. Oh yeah, this one. Dia is different hosting, dia punya panel agak berbeza lah. Okay, online file manager. Okay, this is the place on how you can upload your files. Okay, so dia cakap do not upload file. Kat mana kita nak upload file kita? Dekat dalam ni, dekat dalam htdoc. So you have to open this htdoc first, and then this index2.html ni you have to delete, you have to remove it. Kalau tak jaga. Ini file default dia, kita kena delete. And then kita kena upload. Macam mana nak upload? Klik kat sini je, button upload. Okay, upload file. So file saya tadi dekat desktop in my iCEPS website. So I need to upload everything lah. Open. Okay, it's going to take a few. Kalau you punya file banyak, dia akan ambil masa lah. Saya punya file sikit je, so mungkin kejap lah kot. Alright, so all your HTML file, your CSS file, your image, you need to put here. So 14, 15, 16. Okay. Yang ni pentingnya kena ada index file lah. Ya, betul. Sebab index file tu dia detect sebagai file pertama. Oh, okay. Okay, so let me try to run. Okay, tengok balik kat sini. Ni kalau you klik kat komputer awak pun, kejap, kenapa dia tak boleh reach. Let me check first. See, tengok apa yang talah dekat sini. Tengok index dah ada. Index.html dah ada. Sekejap ya. Okay, sometimes betul lah kalau kita guna yang free macam ni lah. Sorry. Oh ya, saya dah ada error kat sini lah. Allah Akbar. Sekejap, saya masuk semula file manager saya. Alright. Supposedly dah okey lah ni. Saya dah masuk dah. File yang saya upload here. Index.html dah ada. Mana index saya? Ada ke index saya? Macam ada, this one. Dah ada. Sepatutnya jadi dah ni. It's not ready. Okay. Kejap ya. Untuk personal ni, kita kena bagi kat dia punya link je lah kan? Awak bagi kat saya ni je nanti. Kan? Awak cuba buat dia dulu. Saya tak tahu, mungkin server dia got problem ni. Kalau ikutkan dah okey dah ni. Saya dah boleh view dah saya punya. So penting tadilah macam saya cakap dia, you kena ada index. Kat sini pun actually you boleh edit. Still can edit. Kalau you nak buat perubahan, maksudnya you nak edit kat sini pun boleh. Maksudnya kalau you dah upload, tiba-tiba you rasa nak betulkan, you boleh betulkan dekat you punya komputer, upload kemudian, ataupun directly buat dekat sini pun boleh. Tapi saya tak pasti kenapa dia tak run ni sebenarnya. Let me check first. Okay, something wrong with the server. Sepatutnya okay kot. Kalau tak nak pergi dekat control panel tadi kan, dia pergi kat sini pun boleh. File ni pun boleh juga, file manager dia direct terus pergi kat sini. Lagi cepat lah. Saya pergi kat control panel, tapi itulah. Let me try to run like this. Kejap. Mana tadi com tak jumpa. Saya letak about.html. Dia tak boleh. Yes, I need to check something with the server. Mungkin server ada problem kot. DNS prop. Dia punya DNS prop ni. So, cuba awak type ini dekat website, dekat awak punya boleh run tak?
Saya bagi link, boleh tak? Saya takut DNS problem ni sometimes you have to restart your router atau your apa your modem kalau DNS problem ni. Boleh run tak? Boleh nampak tak? Boleh klik ni. Nampak tak file saya? Kalau tak nampak tak apa. Tak nampak kan? Dia kosong juga ya. Okay, maybe something wrong with the server lah. Tak apa, kalau tak boleh ni, kalau EPZ tak boleh, ada satu lagi website yang you boleh masuk Okay. Tapi website ni pun kadang banyak problem juga. You boleh gunakan ni, webhost. Webhost ni pun quite okay juga. Try lah nanti boleh this one. So try guna ini pun boleh juga. Kalau tak boleh guna Infinity Free tu, cuba guna yang ni. Konsep dia sama je. Webhost. Okay guys. Okay, this one you kena sign up jugalah kot. To get the free domains. Get started. So ambil yang free web hosting. Free sign up. Alright. Saya cuba lagi sekali Kita ada lagi 15 minit 10 minit. Dia tak boleh. Dia kena guna Gmail je. Dia restrict lah. smart.uatmcj Yahoo dia tak terima lah. Leceh sikit lah. Banyak pula dia punya ni. Alright. Okay. Kalau ni tak boleh juga, saya akan tunjuk satu lagi cara. You boleh gunakan you punya Google Drive sebagai domain. Itu last choice lah. Kita boleh gunakan Google Drive sebagai domain. Itu last choice lah. Alamak. This user link with Google. Please you. Aduh, ya Allah. Susahnya lah. Okay. Try ni. Ni saya tutup dulu. Sekejap ya. Sikit lagi guys. We have around 10 more minutes ni. Okay. So, saya dah masuk kat sini. Try to use the same concept. Sekejap ya ni. Okay. Take me to the panels. This is optional. Password ni kita buat password kita. Jangan guna ni. Nanti susah. Alright. Submit. Okay. Okay. So, saya close this off first. Okay. Lambat je ya. Name your project. This one optional. See. Itulah sometimes bila kita guna yang free ni macam ni lah. Okay. So. Dia buatkan website tu nama. Sepatutnya saya letak. Tak apalah, saya guna ni lah contoh. Ini nama website saya lah. Actually, you can name your own website ni. Masa tadi kena bagi nama lah. Saya tak bagi nama, dia bagi kat sini. Tak apa. So, next time you kena bagi nama dulu, nanti baru tukar ni. So, saya manage my website. Okay. And then. Okay, kita kena cari file manager juga. This one. Upload.
Okay, public HTML. Dia mesti dalam HTML. Tadi htdoc kan? Ini dalam public HTML. Dia lain sikit lah. So, kita kena upload everything dalam ni. So, mana dia upload. Ya, upload files. So, saya select all the files. So, I can select everything here. Okay, uploads. Hopefully this one work lah. Alamak, Ellen Walker ni sepatutnya saya tak payah upload ni, lambat sangat. Let me cancel first. Upload files. Oh, dah pula. Okay, sikit lagi. Alright. Fully okay. Dah ada file saya semua dalam tu. Mana saya punya website tadi? This is my website. How to go to my website? Sekejap my site, sorry. So just click here. Try lah tengok jadi ke tak. Kalau tak, ni dah online lah. Okay guys. So ni dah online lah. Cuma tadi silap saya tak namakan website saya. Dia bagi nama sendiri. Tak apa-apa nama kat sini kan. Okay. So this one dah online. Okay. So your assignment nanti dalam you feature, you just submit to me the URL. File semua tak payah. Okay, ada soalan? Ada soalan tak guys? Okey, sir. Tak ada. Cubalah saya dah extend the date for submission date for the individual files, individual assignment tu. So week 11 you have to submit to me. Hopefully boleh lah buat Dan dalam masa yang sama tu your proposal. Saya nak tengok group proposal tu. Janganlah ambil company yang dah ada website Macam semester lepas ada lah yang buat. Dia dah ada website tapi you nak buat website. Kalau website yang awak buat tu lebih cantik daripada website sedia ada tu, okey lah, saya boleh terima. Tapi kalau website yang awak buat tu tak berapa bagus, dia dah ada website yang lebih canggih. So tak nak lah macam tu Kalau boleh cari company yang tak ada website langsung tak apa. Then you can create the website for them. Your own company ke kan? Company tempat kerja awak ke? Mungkin tak ada website lagi atau website dia tak berapa bagus. Then you can create the website for them. So untuk yang itu nanti saya akan ajar gunakan Joomla. Joomla ni you belajar 1-2 lesson je, 1-2 session je, dan you dah boleh buat dah. Dia tak sesusah HTML. Okay? Okay, ada soalan? Ada lagi dalam 7 minit. Sir, Yes. saya dah buat yang macam yang education semua kan, tapi dia besar macam mana, memang macam tu ke? Besar maksudnya je. Boleh tunjuk kat kelas tak? Boleh awak tunjuk kat kelas? Sekejap. Just share screen. Sekejap.